عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا شريك له. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وذرياتنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari satu bulan Ramadan, satu bulan yang kita anggap kata bulan keampunan daripada segala dosa-dosa. Boleh kata bulan Ramadan satu bulan untuk kita menabaki perangai kita. Bulan Ramadan juga satu bulan untuk kita nak berlatih melawan nafsu, lawan syaitan, yang mana syaitan tu panggil mengatasi kita lebih kurang 11 bulan mari dah. Dari bulan Ramadan Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu syurga. Begitu juga Allah Ta'ala katuk pintu-pintu neraka. Begitu juga Allah Ta'ala panggil belunggu segala syaitan yang duk ganggu kita. Lebih kurang mari 11 bulan dah. Oleh itu, ikhwani, di hari ini, kesempatan bulan Ramadan, saya ingin pertama kali nak kecek berkenaan dengan hati. Hati yang mana Nabi kata, ala inna fil jasadi la mudghah. Nabi kata, dalam tubuh badan kita ni ada panggil sekutu daging. Iza salaha salahal jasadu kulluh. Apabila sekutu daging saat ni tu molek, baik, maka baiklah segala anggota kita semua. Wa iza fasadat fasadal jasad kulluh. Apabila rosak sekutu daging saat ni tu, maka rusaklah segala kerja kita, segala fikiran kita, segala anggota tubuh kita. Ala wahyal qalb, kata hati. Ayat kata hati yang mana syaitan orang panggil duk kacau nak serai hati kita tu, jadi rusak, jadi punah, jadi mai sombong, jadi berkarat, jadi panggil cemas. Itu kerja syaitan untuk dia panggil nak kenak, panggil memplay cara hidup kita panggil. Ialah hati. Hati apabila kita tidak panggil menjaga daripada segala serengih benda yang merosakkan hati, maka hati itu dipanggil dengan cara tabiat dia tu dia pusat je pun. Bagaimana Nabi kita ayat pesan
bagi kita saat ni. Cara mana kita main nak baiki hati, nak membaikikan hati, nak baikikan hati, nak baikkan hati, terpaksa kita kena ada kan one pen. Begitu juga kena ada wisawak untuk kita nak panggil, nak mai kukum hati kita tu, nak hidup dalam krop yang mana diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab paden kita dalam hari kita, kalau hati kita tak comel, hati kita berkarat, hati kita rosak, hati kita demam, maka segala tubuh rata kita demam lah. Baik dari segi cara mikir, baik dari segi cara pergaulan, baik dari segi rumah tangga, jadi semualah. Sebab apa? Sebab hati kita tu panggil mai sombong, hati kita menyakit, ada penyakit. Penyakit tu dari mana? Punca pertama kali pada sifat takabur, hal itu kecil mula-mula itu. Takabur ni, apabila sifat takabur ada, hati tu panggil dia sakit dengan cara otomatik. Sebab apa? Apabila mengalami sifat takabur, dia timbul sakit hasad deki, timbul sifat main pocai, timbul sifat cemburu dan berbagai-bagai. Yang paling takut sekali dia panggil ar-riya'ul khafi. Syirik yang halus, syirik halus. Syirik berujub. Bahasa ujub. Bahasa ujub ni maksud aku pandai, aku lebih, aku. Kalau bahasa ilmu nafsi panggil al-ana, aku. Itu bahaya. Bahaya sebab perangai saat ni tu. Jadi perangai tu asalnya kita nak kecek pada awal, perangai tu perangai syaitan, tapi benda tu masuk dari hati kita. Itu yang paling bahaya sekali. Oleh kerana itu, semua perkara kejahatan, saya ingat pada masa dulu sebelum kita orang panggil tak reti agama, sebelum kita tak ada mengaji agama, kalau kecek dengan mudah-mudah, sebelum kita kenali Allah, kita belum mengenal Allah. Sebelum kita nak kenal Allah ni dah, segala maksiat, segala kejahatan kita boleh buat berlaku. Sebab apa? Sebab kita tak ada garis panggil, tak ada panggil timengnya, panggil tidak benar ogut teh, kita tu rasa takut atas kita nak menghadapi satu kejahatan. Sebab tu orang yang kata ilmu untuk mengenali Allah, untuk kenal agama, benda tu penting untuk kita main nak baiki hati kita. Kalau benda tu tak ada, tak kenal Allah, tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan malaikat, tak beriman dengan akhirat, tak beriman dengan qadar, rukun iman tu, maka kita panggil mai sombong dari segi kita untuk mengenali Allah. Apabila kita tak kenal Allah, syaitan suruh masuk hati kita tu dikarat. Apabila berkarat, kita nak hukum hati kita tak boleh. Jadi kita suka nak buat benda kejahatan semua. Wal'ayazubillah. Sebab tu ikhwani, hati ni benda penting. Okey, panggil kita nak pergi wahlah balangan dia, kita kena panggil jaga sungguh. Sebab itulah bulan puasa ni Allah Ta'ala dia buat satu bulan, ialah bulan diturun Quran, mulia dengan sebab Quran. Begitu juga bulan Ramadan ni, bulan untuk kita main nak beruh hati kita berkarat. Hati kita mari 10 bulan dah, atau 13 bulan apa, bertahun-tahun dah ada berkarat tu, bulan puasa ni kita main nak beruh. Cara kita beruh tu, kita kena banyak ibadat ke Allah SWT. Kena banyak mudarasah dengan tafsir-tafsir Quran, reti Quran. Lepas tu kita kena banyak doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan ini banyak sungguh kita takarrub dengan Allah. Lebih-lebih lagi kita kena ada khuluwah, saya nak ayat tu. Lepas tu kita munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bulat hati, dengan penuh hasrat, dengan penuh duka cita, dengan penuh perah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita banyak maksiat, banyak dosa. Dosa ni satu panha, satu upasak untuk kita nak kecak lazat untuk kita beribadah. Maksiat ni lah orang panggil satu sakat. Apabila kita beribadat, tak ada seronok. Walaupun Allah Ta'ala beri kekayaan,
sehat, segala benda yang kita boleh milik di dunia ni. Tapi apabila kita beribadat kepada Allah Zat, tercelah benda tu kita tidak ada takarrub hubungi dengan Tuhan Ta'ala. Sebab kita dengan Allah Ta'ala ni ada satu hubungan panggil ada clean. Kita boleh cun apabila kita menyingati Allah, kita boleh cun. Seperti mana misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apabila kita kata Alhamdulillah, panggil benda tu rasa dundut mari timbul perasaan terima kasih ya Allah daripada segala nikmat pemberianmu atas diriku Ta'ala. Mari gambar tenakal, mari kata terima kasih ya Allah dengan nikmatmu ya Allah Ta'ala. Kamu beri pada aku, daripada aku tak ada gapo jadi ada. Nikmat sehat, nikmat nyawa, nikmat rumah, nikmat bini, nikmat anak. Apabila tersebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari. Ar-Rahmanur Rahim. Timur bahasa saya Allah Ta'ala kasih kita. Timur bahasa Mesra. Timur sifat Allah, sifat Ar-Rahmanur Rahim. Maliki Yaumiddin. Raja daripada segala raja dah kiamat. Maliki Yaumiddin. Orang milik kiamat esok duduk dia. Dengan cara mereka kasih dengan faham benda nak menarik benda tu kita gambar kata kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala sendiri. Iyyaka na'bud, denganmu ya Allah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, denganmu aku nak tupai ya Allah Ta'ala. Apabila kita ada dengan Allah Ta'ala, dia timbul khlun. Dia ada panggil khlun, tertarik. Jazibiyah. Ada benda tarik. Seperti kadang-kadang kita, anak kita pergi kedah dah. Pergi kedah silap, lama sikit klik kita bahasa Bime. Bahasa Bime. Gana tak klik lagi anak kita ni Bime. Kadang-kadang anak kita duduk pondok lama-lama, bahasa rindu, bahasa sayang. Itu kita dengan anak, apakah lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan alam, yang menciptakan langit bumi, yang menciptakan kita. Di mana perasaan itu nak boleh cun molek apabila hati kita duduk berkarat, kita nak cun tak boleh. Kita kena membaiki hati kita. Jadi hati itu bersih. Bersih serta kita nak sungguh. Nak orang panggil nak pada hakikat, nak mengenali Allah sungguh, sungguh. Nak wisapa sungguh sebab kita nak harap nak pada syurga Allah, nak pada keridhaan Allah, nak pada sedengnya dunia, nak bahagia dunia, nak pada kemuliaan dunia. Yang mana kita berdoa tiap-tiap pagi betul, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ni selalu sering kita dengar, sering kita berdoa, tapi kita nak dapatlah hasilnya pada doa tu, nak menikmat, nak menikmati apa yang benar di dunia bahkan di akhirat. Di hari ni ikhwani, kita pakat-pakat mari orang panggil dites hati kita, orang panggil mujahadah nafsu kita, mujahadah segala perkara yang dipanggil Allah Ta'ala tak redai, Allah Ta'ala tak kena, Allah Ta'ala larang. Kita kena bermujahadah, kena sabar. Begitu juga kita bersungguh untuk kita nak mendapati ibadat dalam satu bulan. Yang amat kata bulan ni, panggil bulan maha pisik sungguh, pisik bagi orang Islam, bagi orang Nur. Sebab hati ni apabila mening, apabila nak sakit, cara benda lain tu nak sakit berlaku, sakit. Pernah ambil royak saat ni. Satu stokor darah apabila sakit, dia pun royak habis. Dia kena habis royak lain. Sebab tu kita di hari bulan ni kita nak mari beki, orang panggil stokor daging ni, biar dia betul, biar dia molek, baik dari segi tauhid, baik dari segi baik dari segi ibadat, baik dari segi apa sahaja. Kita mari nak berdoa dengan Allah Ta'ala.
Kita mari nak bersungguh-sungguh dalam 1 bulan ni. Kita nak proseskan hati kita, di hati timur perasaan apabila kita beribadat ada clean dengan Allah Ta'ala. Boleh cun dengan Allah Ta'ala. Apabila kita boleh cun, di situlah baru kita rasa nak tumpik air mata. Kita tengok orang miskin, kita rasa siap belah dia, kita rasa nak bela dia, kita rasa nak tolong dia. Kita tengok anak yatim, kita terima kasih ya Allah, tak ada ujiku sebagai anak yatim ya Ta'ala. Kita nak kena berdoli pada anak yatim, kita kena bercara anak yatim, dan lain-lain lagi seumpama benda kejahatan. Apabila hati kita molek, kita nak pergi contoh oleh dengan benda kejahatan itu, sebab kita nak benda kebaikan. Begitu fitrah manusia tu yang baik. Tapi setelah mana hati kita duk buruk, hati kita duk kena penyakit, yang dibenar waktu beriwa kita benda kejahatan tu, kita tengok masa biasa ya. Tak ada berasa nak tegar, tak ada berasa nak lari, tak ada berasa panggil, tak ada timbul perasaan nak menegah ke benda maksiat saat itu. Dengan sebab kita tu, hati kita tu banyak sakit. Ikhwani, bulan Ramadan 1 bulan untuk kita nak proses perangai kita, cara memikir kita, masyarakat kita baik, rumah tangga kita baik, daripada serengih-serengih syaitan laknatullah. Dia buat satu nayubai, dia buat satu program, dia buat satu window, kita pakai window dia, pakai cara sistem hidup dia, sehingga hati kita sakit. Apabila hati kita sakit, segala amalan hidup kita tu disakit belaka. Ada cacat belaka. Di hari ni, kita nak kembali kepada Allah, serta kita, Nabi hajar kita pagi petang. Nabi tu suruh kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pagi dan petang, termasuk al-azkar nabawiyah juga. Dia kata gini, Allahumma gaba ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, ya muqallibal qulub, pusing hati, pusing hati. Thabbit qalbi, tetaplah hatiku tu atas bertaat padamu. Dan satu riwayat lagi, thabbit qulubana ala dinik, atas agama kamu. Nah, ayat kata hati ni selalu one way, dia panggil meaning, dia panggil tak tetap hati. Sebab tu dia panggil kita lagi hukumnya payah sungguh, bukan benda mudah-mudah. Sebab tu Nabi kita ajar, so kita tu hukum dengan doa lebih baik, untuk kita nak baiki hati kita, kita nak baiki khamusuk kita, semua tu melalui doa pagi petang sebagai pagar daripada serengis benar yang luar. Mari duk sering hati kita, jadi punah bayakat hati kita, jadi punah cara rabub hati kita, dengan roya-roya lah tu kita cak sebab hati kita tu rosak. Wal'ayazubillah. Ikhwani sekalian, dah cuba panggil kita jadi halusi, jadi bersungguh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita tak ada ilmu, kita kena banyaklah panggil cari untuk nak mengenali hakikat Allah. Kena Allah ni saya rasa tak ada payah. Pertama kali kita kena banyak tafakkur dengan malakutus samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayat. Allah Ta'ala kata sungguhnya tengok langit dan bumi tu la ayat, sebagai tanda-tanda Maha kuasa aku. Allah Ta'ala kata. Tak ada duduk dia setengah je, tak ada tengok langit. Tengok manusia duduk di haru biru, tengok manusia duduk pada maksiat, tengok manusia waktu semaya, duduk berlomo-lomo, duduk tewas sedekah, tewas qiyamul lail dan berpuasa. Tengok masa tafakkur waktu tadabbur mari. Panggil pakat tadabbur, batu yang dihalusi untuk fikir kemuliaan Allah. Yang lain lagi kita kena mengaji ayat-ayat Allah dalam Quran. Yang mana Allah Ta'ala Quran itu semua tu sebagai burhan, sebagai tanda-tanda, sebagai kenyataan bagi kita. Kita mengaji makna-makna Quran untuk kita nak mengenali Allah.
Ada duduk kena mengaji baik payah-payah dok ni, kita sebenarnya nak kena Allah ni, kita tengok kadok apa di cakawan ni, kita pun boleh kena Allah. Lagi kita nak menambah yakin lagi, kita kena mengaji Quran. Quran ni bukan sekadar kata dia boleh buat ketenangan, bahkan dia sebagai sifat, bagi menyembuh pada segala penyakit, baik pada penyakit hati, baik pada penyakit baru panggil gangguan makhluk halus, jin sebagainya. Sebagai sifat yang Allah Ta'ala kata wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa nunazzilu, kami turunkan ke Quran saat ni sebagai penyembuh, bagi juga rahmat bagi orang mukmin, bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Bagi orang zalim panggil hidup dalam keadaan celaka dan rugi. Nah, ayat kata kita orang panggil ternasib baik sebagai jadi umat Muhammad. Maka ada Quran, satu mukjizat umat Muhammad ialah Quran. Tapi kita buat apa yang ditinggal Quran, terus mengaji Quran, terus bersungguh-sungguh Quran, terus panggil menikmati rocak Quran, terus panggil besar dengan Quran. Oh ni panggil satu benda pelik benar lah bagi orang Muslim. Tidak boleh duduk dengan Quran, tidak boleh kaji Quran, tak suka dengan Quran, tak pergi suka dengan benda lain, itu pelik benar. Sebab Quran ini sebagai mukjizat bagi umat Muhammad, maka kita orang panggil buat biasa dengan dia, maka kita panggil tertinggal daripada segala-gala nikmat, segala-gala rahmat, daripada segala-gala keberkat dari dunia. Sebab Quran ni orang panggil satu spotlight, boleh panggil satu tamanun bagi orang Islam untuk mendapati cahaya menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, ikhwani, cuba kita mari banyak buat persoalan dengan diri kita bersama-sama. Buat apa aku ni jadi malah baca Quran? Buat apa aku jadi wasa malah nak mengaji tafsir Quran? Buat apa aku jadi malah nak buat halaqah Quran, masuk halaqah Quran, wasa tidak menarik. Masa apabila masuk dalam Al-Quran, mula nak menguap, mula itu ingat baik-baik orang Islam. Apabila perasaan itu ada pada diri kita, ingatlah kita tu ada rasukan, ada emas, orang panggil ada gangguan daripada benda luar, ada ganggu kita. Lebih-lebih campur dengan hati kita nak berkarat dah. Hati itu mutisam saat itu syaitan tu. Dia mau duk kum tua kita. Nak kita tu jadi jauh dengan Quran. Nak kita tu panggil tak berakhir dengan Quran. Nak kita tu panggil tidak melazati dengan Quran. Oleh kerana dengan beberapa sebab saat ni, kita cuba kita bikin molek 3 soalan kita tanya saat ni, maka kita cari jawab bersama. Tak lain tak bukan, kita kena lawan, kita kena bermujahadah dalam 1 bulan ni dengan bersungguh-sungguh. Ya Allah Ta'ala lepaskan benda yang mana syaitan maduk kum tua kita tu. Dengan beberapa cara, kita banyak berdoa dengan Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala akan buka jalan yang benar bagi kita. Jalan yang sungguh. Kita jangan faham kata benda yang sungguh ni, benda kita nampak di dunia ni je. Banyak lagi benda sulit-sulit, benda rahsia-rahsia. Kadang-kadang kita tidak boleh menguasai ilmu itu. Malaikat Allah Ta'ala yang satu tahu. Sebab kita ni wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sikit je ilmu yang mana kita kenal. Tapi banyak lagi panggil hakikat-hakikat dunia ni, banyak lagi yang belum kita jumpa. Dia panggil memahami banyak lagi. Hanya lah ni sekadar lah ni kita nak boleh cun dengan Allah Ta'ala. Pandang kita lah ni, kita mai cun. Kita dengan Allah Ta'ala tak ada clean us.
kita semaya, kita sedekah, kita beribadat, tapi clue kita panggil ada 2 suti tu. Kita nak beri clue kita time. Kalau dengan kesempatan bulan Ramadan, kita apabila kita beribadat, kita nak